Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Qala Syekh rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan zatnya ta'ala itu bukannya jirim. Zatnya ta'ala itu zatnya Allah. Sebab dia disebut ta'ala dan nya tu domir rujuk kepada Allah. Dan zatnya Allah Ta'ala itu bukannya jirim. Inilah yang dikehendaki dalam perbahasan kita, yang mengatakan tak menyamai Allah dengan makhluk. Apa maksud? Zat Allah bukan jirim. Tak jirim inilah yang dipanggil sedia kala. Ini yang maksud sebenar di sebalik mukhalafah. Jadi tak ada soalan lah bila guru sebut bersalahan Allah dengan makhluk ini. Kita janganlah duk soal kalau makhluk ni tak masa makhluk ni belum ada, Tuhan bersalahan dengan siapa? Sebab maksud bersalahan dengan yang baharu ini, zat Allah bukan jirim, sifat dia bukan orang. Itu. Kalau masih ada yang tunjuk pandai, kononnya soalan tu soalan nak berjatuh. Tapi sebenarnya kalau bagi guru yang pandai, dia kena balik. Dia bagi bola, kita sepak. Sepak kena ada takraw. Ada guru yang lipat kita. Sifat yang wajib bagi Allah. Yang keempat, bersalahan Allah bagi segala yang baharu. Ustaz sebelum baharu ada, Tuhan bersalahan dengan siapa? Ustaz tutup kitab balik, nak jawab tak boleh. Tapi kalau dia kena silap ustaz, dia kena bola tu ustaz lipat. Dia lipat hok kena buah tajam, Pak D punya buah. Dia kena balik. Kita ada apa? Ni tanda mu mengaji tak habis. Orang mengaji mukhalafah ni bukan maksud dilapasnya itu, di sebalik makna mukhalafah. Maksud bersalahan Allah dengan segala yang baharu ini, maknanya zat Allah bukan jirim, sifatnya bukan orang. Tapi nak sebut dekat siapa? Sebut yang lu ada lah. Allah berkata laisa kamitsli syai'. Allah tak semacam sesuatu. Pada azali sesuatu pun tak ada. Kita nyebut pili ulama, tadi pili Allah pula. Allah berkata aku tak semacam sesuatu. Padahal pada masa azali satu tu pun tak ada, suatu tu tak ada. Kana Allah wala syai'a ma. Dalam hadis ada Allah, tidak ada sesuatu pun bersamanya. Tidak ada syai' bersamanya. Iaitu Allah kata apa? Tidak semacam Allah. Laisa kamitsli syai', tidaklah seumpama Allah suatu pun. Sebab tu ulama tiru ayat Quran. Dia tiru Quran. Jadi laisa kamitsli syai'. Jadi depa pun mukhalafah tu ta'lil hawadis. Kita nak bincang ni bukan bincang benda yang ada. Kita pelagar ni pelagar hak ada. Kenapa kita duk pelagar dengan benda yang tidak ada? Jadi Allah besar. Kalau kita tahu Allah bersalahan dengan tidak ada sesuatu, benda apa? Tak, Allah bersalahan dengan sesuatu, dengan makhluk ini. Itu. Tapi maksudnya bukan begitu. Nak beritahu. Nak beritahu kata Allah tak sama dengan baharu ni, maknanya zat dia bukan jenis jirim, sifat dia bukan jenis Arab. Tu. Kalau ada orang tanya begitu, dia kena payung. Mu tak faham mengaji bab mukhalafah. Sahlah mu tak reti lagi. Kalau reti tak soal. Nampak? Itu. Saya dah pernah sebut dah itu. Tapi ada juga kadang-kadang ada orang nak korek. Dia nak korek juga. Dia nak korek, dia nak berjatuh. Kenapa bila datang sifat keempat ni
sebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Kenapa di sifat yang lain tak sebut wujuduhu ta'ala, kidamuhu ta'ala, kan? Wa baqa'uhu ta'ala, kan? Kenapa tak sebut begitu? Susah juga nak jawab, kan? Itu. Kenapa disebut begitu? Karena pertama nak tiup Quran, kan? Quran sebut begitu, laisa, tidaklah ia Allah kamitslihi syai'. Dia nak tiup Quran. Dan pula kenapa disebutkannya ta'ala? Sebab bila kita sebut lafaz Allah walaupun dengan domir, maka sepatutnya kita kena datangkan tanzih. Mana? Ta'ala. Sebab tu Allah kita sebut apa? Allah Ta'ala, kan? Allah Ta'ala kita sebut begitu. Kita tak, kalau kita sebut Allah itu kurang adab, kan? Macam nak Rasulullah, nak sebut Muhammad tak boleh. Jadi didatangkan domir pada sifat ini. Dan begitu juga yang selepas daripada sifat ni, mana? Qiyamuhu ta'ala binafsi, kan? Mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi pertama, jawapan pertama ialah nak tafannun fil ibarah, dia panggil at-tafannun. Tafannun at-tanawu, nak perbagaikan ibarat. Jadi sebut pertama al-wujud, kedua al-qidam. Tak apa dah. Al-wujud tu sebab kita tahu nak bahas ni, bahas sifat Allah. Yang pertama al-wujud, al-qidam, al-baqa. Takut nanti kita lupa, kita nak bahas sifat siapa ni, kan? Dan lagi pula jadi jemu dengan mukha, al-wujud, al-qidam, al-baqa. Jadi al-mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia panggil tafannun. Pertama nak sedarkan balik kepada kita bahawa kita nak bincang sifat Tuhan. Yang kedua nak tafannun, nak pelbagaikan, nak mewarnai, nak mewarna-warnikan ibarat. Ini dia panggil tafannun fil ibarah. Qiyamu itu juga. Itu. Dan ketiga, tiru Quran. Kalau kata laisa kamitslihi syai', laisa, tidaklah ya Allah. Jadi mukhalafatu. Sebenarnya sifat-sifat lain pun begitu juga, al-wujud. Oleh kerana kita Jawi dia sebutlah pertama wujud. Tapi kalau Arab dia kena sebut al-wujud. Alif lam tu dia panggil alif lam ganti mudhaf ilaih. Ya, ilmu tata bahasa Arab, alif lam tu ganti mudhaf ilaih. Asalnya wujuduhu, adanya Allah. Kidamuhu, kidamnya Allah. Baqa'u, tapi dibuangkan mudhaf ilaih, dibuangkan hu tu, jadi dibuang al. Jadi al-wujud. Alif lam tu adalah makrifah dia panggil. Alif lam ganti pada mudhaf ilaih atau alif lam lil ahdi. Mana pak? Al-wujud ay wujudullah. Itu. Ni pun kena kira aja ni. Takut dia mau toyuh. Takut ada yang cuba toyuh kita. Cuma dalam kitab ni tak sebut pun al. Ni kitab Jawi, bukan kitab Arab. Ni payah juga. Ni elok-elok kita faham. Sebab tu kenapa ta'ala? Mukhalafatu ta'ala, qiyamu ta'ala. Kenapa tak qiyamuhu ta'ala? Ada al-wujud ta'ala, wujudu ta'ala. Dah kita tak hu, tak boleh ta'ala. Hu tu Allah, maksudnya besar, menyalahinya Allah. Kenapa dah ta'ala? Macam kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Ta'ala ni nak maha tinggi Allah daripada menyamai makhluk. Itu walaupun sikit, tapi kalau kita disoal, payah juga kita nak jawab. Baik. Itu rahsia dia. Sebab tu kita mengaji ni, kadang-kadang ada tanya kenapa ustaz, apa maksud di sebalik kita mengaji sifat ni? Dia nak suruh kita cerita qiyah dengan kita, cerita dengan apa. Dan sebenarnya kita mengaji ni kita khusus untuk tumpu kaji sifat. Nak tumpu kaji sifat. Ada dalam TV-TV, cerita tentang kudrat Allah. Jadi ustaz pergi cerita tentang kekuasaan Allah, kehebatan. Bagi saya tak boleh cerita sini. Semua dah pandai. Pandai-pandai sendirilah. Pergi carilah dalam YouTube, dalam internet ada. Kadang-kadang kita bahas cerita kaunuhu qadiran. Jadi ustaz cerita tentang Tuhan berkuasa.
Jadi kita sendiri tak faham maksud sifat kaunuhu. Kan? Kalau nak cerita tentang berkaitan dengan kekuasaan Allah ni, saya rasa tuan-tuan perempuan pandai. Lebih pandai daripada saya, pandai cakap daripada saya. Jadi saya nak tumpu je. Kadang-kadang apa di sebalik cerita ni kan? Faham sendiri je. Kalau saya nak cerita di sana, ni siapa nak cerita? Kan? Ni siapa yang tahu, dia tahu dalam TV dah ni ada cerita tentang sifat kan. Kadang panggil guru yang cerita tentang kekuasaan Tuhan. Kaunuhu muridan, cerita dengan kehendak Tuhan. Kita ambil kisah-kisah. Jadi sebenarnya kita tak faham di sifat tu. Kita tak faham. Kenapa disebut kaunuhu qadiran? Kenapa kaunuhu? Kita kena tahu. Kan? Kaunuhu qadiran bukan sama dengan kudrah. Kita jangan kita kaunuhu qadiran, kita bercerita kekuasaan Tuhan. Kan? Lepas tu saya cerita siap-siap. Jadi oleh kerana tempat ni tempat orang pandai, saya tak mau cerita duk syarah yang dia berkaitan dengan saya tak mau. Saya nak tumpu di sini. Tu. Tadi bertanya, Ustaz, apa di sebalik pengajian kita mukhalafah ni? Pandai sendiri. Kan? Nak suruh saya cerita tu main nak, itu bukan dah. Kita kaji ni orang pandai banyak haji. Ni kita tempat orang pandai dengan cerita orang pandai. Saya nak cerita ceramah. Dalam ni banyak pandai daripada saya. TV pun ada. Jadi saya tak boleh cerita. Dia tumpu pada sifat. Lepas tu pandai-pandailah kembang. Pandai-pandailah cari. Begitu. Benda ni senang. Benda senang. Saya sebut dulu. Baik. Dan zat Allah Ta'ala itu bukannya jirim. Itulah maksud mukhalafah. Bila bukan jirim, maka Allah tidak bertempat. Senang saja. Bila Allah bukan jirim, dia tak bertempat. Habis. Dan tiada pula Allah itu tiada pula menyamaikan dia, ini akan Allah, ini akan segala baharu. Dia kena tulis tu. Kalau pondok hak tu dia nak tulis. Tiada pula menyamaikan dia, ini akan Allah, yakni akan segala yang baharu pada sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Maknanya Allah tak menyamai sifat-sifat dia dengan sifat-sifat makhluk. Itu. Sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Kenapa? Kerana bahawasa sifat-sifat makhluk itu arad. Sifat-sifat makhluk ini arad. Apa arad? Yang bertenggak pada jirim dan menumpankan dia kan jirim. Menumpan ni menumpang lah. Dia bahasa orang tani Kelantan, dia cakap begitu. Tumpang, kalau dia nak cakap baku, dia jadi tumpan. Dia begitu. Terengganu dia jadi ngak, dia jadi G. Kelantan dia jadi nun. Oran-oran, dia sebut orang-orang, dia nak cakap begitu, oran-oran. Bukan Kelantan dalam ni, Kelantan orang lain. Dia kata, Ustaz, saya tak cakap macam tu kan. Dan menumpankan dia pada bertempat. Ni arad yang bertenggak. Ni orang bagi kait. Bila sebut yang ni kait, arad yang bertenggak. Nak tanya, adakah arad yang tak bertenggak dan tak menumpang jirim? Tak ada. Tak ada. Mana ada. Jadi nak kait, kenapa nak kait? Kenapa nak kait? Macam kita tahu, sembahyang yang wajib. Bila sebut sembahyang yang wajib, mesti mana dia nak kait? Ada sembahyang yang tak wajib. Betul. Ini arad yang bertenggak. Tak ada arad yang tak bertenggak. Jadi ni orang panggil apa? Dalam istilah ilmu nahwu, dia panggil sifat lil kashifah. Dia panggil na'at lil kashifah. Kalau kita baca adalah hasyiah-hasyiah jumpa. Hadza sifatun lil kashifah. Ataupun sifatun kashifah, sifat kashifah. Sifat kashifah ni sifat li bayanil waqi'. Sifat nak menyatakan waqi' ataupun realiti, hakikat benda tadi. Bukan nak kait dah. Contoh tengok ni, arad yang bertenggak. Tak ada jenis arad yang tak bertenggak, semua bertenggak. Dia sebut arad mesti tumpang. Tadi saya nak sebut ciri arad. Bila sebut arad mesti menumpang. Cuma dia panggil
sifat kasyifah. Macam kita Allahul Qadir, Allah yang kuasa. Tak sebut Al-Qadir pun tak apa. Al-Qadir Muqtadir. Tak sebut Muqtadir pun tak apa dah. Qadir kita faham. Kan? Macam Rahim. Tapi didatangkan sifat kait-kait itu untuk nak menyingkap hakikat Tuhan itu sendiri. Nak menyingkapkan hakikat aurat itu ialah memang jirim yang bertenggak dan menumpang. Maksudnya kita apa? Jirim yang mengambil lapang. Dia sebut jirim mesti ambil lapang. Tak ambil lapang. Tapi dia panggil nak menyingkap hakikat. Orang panggil sifat lil kasyifah atau lil bayanil waqi'. Ataupun dipanggil at-tahazah ay tafsiriyah. Mana? Aurat. Apa aurat? Yakni yang bertenggak pada jirim, yang bertumpang pada jirim dan menumpankan dia jirim pada bertempat. Dan sifat-sifatnya Allah itu, ini padahal dia panggil waw lil hal. Sedangkan sifat-sifatnya Allah Ta'ala itu bukannya aurat. Sebab apa sifat Tuhan bukan aurat? Kerana zat Tuhan bukan jirim. Faham? Dia bila suatu tu sifatnya aurat, maka dia tu mesti jirim. Sebab apa? Aurat takkan duduk dekat zat. Aurat hanya duduk pada jirim. Jirim hanya menerima aurat. Jirim tidak menerima apa yang sifat ni. Dia hanya menerima aurat. Benda tu aurat lagi sifat lah. Orang panggil diterima aurat. Itu. Sebab itu Allah Ta'ala sifatnya bukan aurat. Kenapa? Kerana zat Allah bukan jirim. Ini dia nak tanam. Kita duduk mengaji lah ni, bunyi berulang kan? Berulang, tadi berulang. Dia sebenarnya duduk tanam kita ni. Tom, duduk tanam. Dia duduk tanam kita. Macam mana kita duduk konkret. Benda hak sama je. Tom. Dia nak bagi kejap. Iza takarrara tahaqquqa. Bila berulang-ulang kemah. Bila berulang-ulang mantap. Sebab tu kita mengaji, orang dulu mengaji Faridah, mengaji buah Quran, ngaji guru cerita satu duduk dengar. Lama-lama dia jemu tu. Ngaji ni jemu. Ngaji tauhid ni benda cakap sama. Kalau bulan lepas saya sebut benda sama. Kan? Tapi benda dia nak tanam. Dia supaya bagi kejap. Itu. Dan tiada menyamaikan dia akan Allah pula pada af'alnya. Yang tiada menyamaikan dia Allah ni akan baharu pada af'alnya, af'al Allah. Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan yang lain. Perbuatan yang lain dengan jalan usaha, dengan jalan menyertai kudrat riam, yang kita panggil bahasa riam. Allah dah dengan kun fayakun. Baik. Dan tiada menyamaikan dia pada af'alnya. Tidak ada siapa yang menyamai af'al Allah. Perbuatan af'al makhluk min haisu al-iktisab, ialah usaha. Dan perbuatan Allah min haisul ijad, jadi pada dinamakan ijad. Perbuatan manusia iktisab, perbuatan Allah ijad. Allah yang memberi bekas pada setiap sesuatu tanpa alat. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah, urusan Allah, bila Allah nak mengadakan sesuatu, dia kata kun, maka fayakun. Jadi maka jadi. Bukanlah Tuhan kena kata. Tak nak beritahu kata kinayah daripada sur'atu tanjiri kudratillah, segeranya, pantasnya, dan tidak ada perantaraan dan alat bila Allah nak mencipta satu. Jadi kita nak mengaji daripada tadi ni tanpa alat, tidak ada alat ni sebenarnya dipaham bila innama amru iza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Kun fayakun, semua ulama tak ada yang beritahu kata kun fayakun itu makna Tuhan kata. Kalau yang nak kata tu hak bodoh. Tak ada dalam kitab. Dr. Wabah Zuhairi ni orang pakar, tak pekah pun. Bila kita tengok dalam tafsir dia kata ini dia panggil kinayah. Sini dia cakap, dia nak beritahu kata betapa pantasnya peranan kudrat Allah ni tanpa ada perantaraan dengan yang lain. Semua ulama semua kata begini.
Ni dok faham kata tanpa alat kita dok mengaji ni. Jadi maknanya bila kita mengaji ni kita faham maksud innama amru iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kun fayakun ni betapa pantas dan tidak ada perantara alat. Macam mana kaf dengan nun tidak ada perantara. Kan? Kaf dengan nun mana ada alif selepas kaf. Kan? Tidak ada waw, tidak ada ya. Kun, kaf nun kun. Pertama itu nak beri bunyi cepat, nak beri nama pantas. Yang kedua, kaf dengan nun sendiri tidak ada wasitah huruf yang lain di tengah-tengah. Tidak ada alat lain. Kita nak naik rumah kena pakai wasitah tangga. Allah dia mencipta macam kaf dengan nun tidak ada perantara. Tapi kun ni macam kita katakan sak lah. Sak. Kan? Kalau betul tu syong. Kan? Ya, syong. Dia main sak. Sak tu Nabi tahu apa? Kalau dia kata dia datang. Tak sedap. Kan? Kenapa? Dia datang, syak punya cepat. Syak tu yang sedap. Syak tu nak beritahu cepat. Jadi Allah tak kata syak. Nak sebut syak nak baca tak payah, nak baca payah. Innama amru idza arsyad ayakulu syak. Payah. Jadi Allah ni maha bijaksana. Dia nak abad syak. Kan? Dia nak lebih kurang macam tu, tapi dia ibarat dengan kun. Jadi kun syak, kun. Dan lagi pula kun. Kalau syak ni payah. Syak ni mungkin shin alif pa. Kan? Syak. Kalau kita tulis pun SYAASH syak kan. Kalau gambar kartun syak kan. Dia jadi berapa huruf. Tapi kun dua. Dia tu kun. Nampak? Kita nak faham Allah ni maha cerdik, dia cipta kita. Allah Akbar. Tu. Percayalah. Kan? Ngaji ilmu ni percaya. Ni macam jirim arak saya sebut dah. Tapi nak kena ulang je. Mana dalil jirim arak ni? Duk tanya mana dalil. Mana dalil jirim arak? Dalilnya laisa kamitsli syai'. Allah tak semacam suatu. Allah tak sama suatu pun. Situ dalil jirim arak. Kok mana Tuhan tak sebut pun? Dia nanti sebut je noh berah Tuhan tak sebut, kita masih tak sebut. Oi, teruk begitu. Kalau nak sebut begitu semua Quran kena sebut. Quran bukan terbaik tu. Sampai langit. Nak kena sebut semua. Itu. Jadi Tuhan tak semacam satu. Tuhan tak sama dengan satu. Suatu tu apa dia? Suatu tu ulama kaji. Supaya kita tak mau jawab banyak. Tuhan tak macam satu. Satu dah. Pohonnya. Lagi ikan masin. Lagi lembu. Lagi kuda. Lagi kita sebut dah lagi kita belah habis. Dia sebut tak habis. Belah ni hang sebut sampai habis aku nak balik tidur tak? Pasir, semut, lipas, lipan. Itu orang bodoh jawab. Orang pandai jawab, dia kaji. Suatu ni senang je. Yang duk ada kat dunia ni dua ciri je. Jirim arak. Tuhan tak semacam tu. Tuhan bukan jirim kat arak. Selesai. Ni ngaji orang cerdik. Kata hebat sangat. Kadang-kadang tu Allah. Ni nak marah ni. Tak duk. Dia perlu kata kat kita tu masalahnya. Duk kata mari kita turah ni. Ngaji apa sisa-sisa. Nak pergi senang tak payah duduk rumah pasal YouTube. Beli VCD DVD. Tu lah senang. Duk ngaji bila nak habis. Nak tanya, hang ngaji nak wifi tak lah. Bila nak habis ngaji macam ni. Jangan siapa dia pergi kata ada hati bila nak habis. Kejap baca. Kita ngaji nak ilmu. Nak ilmu. Saya ngaji macam tu. Saya seorang pelik orang yang ngaji nak khatam. Kadang-kadang ngaji mana ngaji? Kakak mana baca dah? Tengah dah. Tengah dah. Jadi tak syok, tak dapat mula. Tengah dah tak mau. Aku nak pada mula. Kadang-kadang tu dia mengaji dia tuang seminggu. Tak main dah. Apa? Aku dah kosong kita. Aku dah tak datang seminggu. Sehari tu tak datang habis. Dia rugi. Sebab apa? Mengaji nak bagi khatam. Kita mengaji bagi faham. Untuk ilmu ni nak bagi faham. Saya mana saya belajar pun tak kira lah dekat mana pun sekiranya hari tu saya nak ilmu. Saya dapat ilmu hari tu alhamdulillah. Kita penting nak ilmu. Nak khatam nak buat apa? Nak buat apa? Nak khatam. Kalau nak khatam boleh minggu depan. Cabar saya, Ustaz kami nak khatam. Minggu depan saya boleh habis. Tunggu. Nak. Minggu depan insyaAllah. Saya jamin sumpah saya boleh habis. Habis. Faham sendiri. Boleh? Jangan nak laju boleh. Jangan bersoal dulu. Sebab saya mengaji macam tu. Nak ilmu, nak mengaji kerana Allah, kerana ilmu. Bukan kerana nak khatam. Nak khatam nak buat apa?
Kalau Ustaz mengaji dah beritahu. Senangnya saya. Ustaz dah lama tak habis-habis. Kita berhenti. Tak apa. Saya tak nak datang Kuala Lumpur lah. Gitu. Baik. Itu maknanya tiada menyamikan dia pula pada af'alnya. Jadi dalil jisim arad ialah laisa min syai'. Itu ya, senang ya. Banyak lagi. Mana dalil jisim? Kan? Dalil jisim dari apa-apa dia. Allah tak sama dengan satu. Habis. Masuk habis jisim semua. Kita kaji semua. Kan? Allah sebut rakabaka. Kan? Rakabaka ni Allah tarkibkan kau. Allah tarkib, Allah susunkan ciptaan kau. Yang menyusun sudah pasti tidak disusun. Kan? Bila Allah mencipta dengan susunan, dengan menyusunkan ciptaan makhluk, maka sudah pasti Allah tidak disusun. Sebab apa? Allah susun sebab Allah nak beritahu kata ada yang menyusun. Kalau Allah disusun, sudah pasti siapa yang menyusun Allah? Dan siapa yang menyusun Allah? Siapa yang menyusun Allah? Dan siapa dan siapa dan siapa? Faham tu? Alhamdulillah, nampak faham. Tak payah ada dah. Baik. Kerana bahwasanya sifat makhluk ini arad yang bertenggak pada jirim. Dia menumpang pada jirim dan menumpangkan dia pada bertempat. Dia tumpang bertempat. Arad ni dia pandai. Kan? Dia pandai dah. Ditumpang jirim. Macam mana kerengga, kan? Kerengga nak lintah dia ni parit dengan dia naik atas katak. Kan? Yang berenang ni katak bukan aku. Dia duduk atas katak. Habis itu juga arad ni ditumpang jirim pada nak bertempat. Pada bertempat. Dia bukan menempat pun. Dia nak bertempat tu, dia tumpang di jirim. Dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala itu bukannya arad. Kerana Tuhan ni dia bukan jenis jirim. Sebab itulah kata ulama, janganlah kita menyifatkan Allah dengan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kata Ishaq bin Rahawai, man wasafallah fasyabbah sifatahu bi sifati ahadin min khalqillah. Sesiapa yang mentashbihkan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk Allah, bahwa kafirun billahil azim, dia ni kafir dengan Allah yang Maha Besar. Man wasafallah fasyabbah sifatahu bi sifati ahadin min khalqih, bahwa kafirun, siapa yang menyifatkan Allah dan mentashbihkan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka dia kafir dengan Tuhan yang azim. Itu kata Abu Nu'aim bin Hammad, kan, anak bin Hammad, imam muhaddis yang besar, orang yang mencipta mula-mula, yang membuat musnad. Dia kata man syabbah Allah bi syai'in min sifati, siapa yang mentashbihkan Allah, kan, dengan sesuatu di antara sifat-sifat Allah min khalqi, daripada makhluk Allah, faqad kafar, dia kafir. Man syabbah Allah bi syai'in min khalqih, siapa yang mentashbihkan Allah dengan sesuatu di makhluknya. Sesuatu di makhluk ni mana? Sifat makhluk, diri makhluk dan perbuatan makhluk, faqad kafar, dia telah kafir. Wa man ankara ma wasafallahu bi, siapa yang engkar apa yang Allah sifatkan tentang dia, faqad kafar, dia kafir juga. Kalau Tuhan kata aku tak sama dengan satu, kita nak pergi sama juga, faqad kafar. Jangan main. Ni kita nak ngaji ni tentang sifat Tuhan dan sifat kita. Kita kenal sifat kita, kita kenal sifat Allah. Artinya tiada menyemai pada af'an Allah, artinya perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan tak sama dengan perbuatan kita. Kerana apa? Kerana bahawasa perbuatan makhluk ini seperti rumah mesti daripada umpama kayu, dan perbuatan Allah didapatkan daripada ketiadaan apa-apa, hanya dikeluarkan daripada Adam kepada wujud, dikeluarkan daripada tiada kepada ada. Itu dia perbuatan af'an, kan? Dia punya mufrad dia ialah fi'lun, perbuatan. Perbuatan ni ada banyak makna, kan?
perbuatan dengan makna yang telah dibuat. Kita ni perbuatan Tuhan ni. Kita ni perbuatan Tuhan. Tuhan yang cipta tu perbuatannya nama mana? Kan? Perbuatan ni dia ada dua makna. Perbuatan dengan makna masdari. Masdari maknanya membuat, mencipta. Itu di makna membuat. Dia ada pula perbuatan dengan makna hasil daripada buat. Dia panggil ma hasala bil masdar. Ni kita ni. Lepas tu kita kena faham esa Allah pada perbuatan. Esa Allah pada perbuatan mana bukan perbuatan Tuhan, bukan satu. Kita ni perbuatan Tuhan ni. Kita ni af'alullah tak? Af'alullah. Tapi perbuatan bukan dengan makna membuat. Kan? Perbuat PL Allah, perbuatan Allah ni banyak. Banyak kalau dengan makna ma hasala bil masdar. Tapi perbuatan yang mana membuat, PL yang mana masdari, hanya Tuhan saja yang membuat. Tengok sini Tengok. Tiada menyamai pula pada af'alnya. Artinya perbuatan-perbuatan Tuhan. Ini dipanggil ma hasala bil masdar. Sebab apa? Dia kata kerana perbuatan makhluk seperti rumah. Rumah makhluk itu dia bukan menukang. Rumah tu dia panggil perbuatan makhluk. Bukan perbuatan yang mana duduk menukang. Saya nak faham macam mana ni tu. Nah, di perumpama kayu. Sini dia nak buat contoh perbuatan di mana ma hasala bil masdar. Hasil di perbuatan. Masdar ni kerja. Cuma kita panggil Arab sebut fi'lun, kita panggil dengan perbuatan. Ini semua perbuatan Allah. Kita panggil baik. Kalau Syekh sebut rumah, itu benar. Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Mana? Perbuatan makhluk seperti rumah. Rumah tu daripada kayu. Itu nak beritahu kata perbuatan di mana ma hasala bil masdar. Hasil daripada membuat, dipanggil perbuatan. Tapi di bawah ni bawah dan perbuatan Allah didapat daripada kita apa-apa jua. Dikeluarkan daripada Adam ke wujud. Dan perbuatan Allah tak jalan mengada. Perbuatan tu bukan dengan makna bil masdar. Dia panggil dengan makna masdari pula di bawah tadi. Ini agak susah sikit lah, tak faham tak apa. Tapi kalau faham lebih baik. Jadi bunyi perbuatan Allah dengan makna ma hasal bil masdar pun tak sama. Perbuatan Allah dengan makna masdari pun tak sama. Baik. Kalau perbuatan yang mana membuat, Allah membuat kita duduk tengah buat tu, perbuatan Allah yang menjadikan jalan ijad wa taksir, menjadi dan memberi berkah. Tapi kalau perbuatan yang pernah siap dah macam kita ni, dengan siap dah tu, itu dia panggil maknanya perbuatan Allah dengan makna maf'um, makna Tuhan dah buat siap. Jadi perbuatan kita, perbuatan Allah hasil dengan taksir, memberi berkah. Kalau perbuatan kita rumah, itu daripada tiang, kayu, yang barang yang sudah ada. Ini kena. Jadi maknanya perbuatan dengan makna masdari, membuat pun tak sama. Kita buat daripada benda yang ada, Tuhan buat daripada benda yang tidak ada. Makna mencipta. Dan perbuatan yang mana siap dah, baik. Hak Tuhan pun dengan kun payakun tanpa ada alat. Hak kita dengan alat dan benda yang sudah ada, kayu. Faham? Ini perbuatan ni. Cerita perbuatan yang mana masdari dengan ma hasala bil masdar. Dua-dua tak sama. Di atas tu tak menyamai pada af'al, artinya perbuatan-perbuatan. Karena perbuatan makhluk ini seperti rumah. Ini perbuatan ini bukan makna membuat rumah. Rumah sini perbuatan di mana dah siap. Ma hasala bil masdar. Siapa pernah mengaji dia faham ni. Daripada umpama kayu. Dan perbuatan Allah didapat daripada tidak ada kepada ada, dikeluarkan. Itu perbuatan kena buat. Masdari. Kemudian di bawah dia kata, tengok, dan perbuatan Allah atas jalan mengada. Tuhan dah cipta dah. Itu di mana ijad. Kita ni atas jalan ijad. Dan perbuatan makhluk pula, perbuatan makhluk atas jalan usaha. Itu dengan makna membuat. Maknanya kalau dah siap dah rumah tu dia panggil apa? Alal sabil kasbi. Kalau kita ala sabil ijad. Dua-dua sama. Guni ya. Sebab tu nanti Syekh akan sebut, nanti datang sebab ni dia akan sebut. Sifat-sifat Tuhan ni dia semua dia ada makna ismi.
Makna ismi ni, sifat ma'ani ni, dia ada makna ismi, dia ada makna masdari, dia ada makna ma hasala bil masdar. Ismi mana? Baik, contohnya melihat. Ismi ni dimaknanya perlihat. Kan? Masdari melihat. Ma hasala bil masdar penglihatan. Itu. Kalau mendengar, pendengaran itu dia panggil makna ismi. Mendengar itu dia panggil masdari. Ma hasal kedengaran. Kalau bahasa dulu terjemah kedengaran, kedengaran. Kalau bercakap, bercakap, penutur ismi, bertutur masdari. Ma hasal tuturan. Nah, penulis itu dia panggil ismi. Menulis masdari. Tulisan itu dia panggil ma hasal. Bila kita tulis jadi apa? Tulisan. Tulisan tu memang hasalah bil masdar. Tapi yang Syekh akan bahas. Syekh akan bahas nanti sifat ni. Tu kata untung kita bagi bagus tak amani. Betul saya sebut tunggu pada ni sentiasa dia ulang. Dia selalu sebut lapah ni. Siapa yang faham Al-Qur'anku, dia faham dah tauhid. Saya tu Haji Roman buat bayang. Dia terpada selalu sebut siapa faham Al-Qur'anku, dia faham dah ilmu ma'rifatillah. Siapa faham kitab baru aku, dia faham lah ilmu tauhid. Sungguh. Kalau kita faham faridah pun, kita faham betul-betul, tak mengaji Al-Qur'an. Tapi syarat faridah nak faham, kita mengaji pada orang yang guru dia memang dalam bidang, dia memang mengaji Al-Qur'an, tak apa. Jadi kalau kita pakar faridah, yang guru pun baca macam faridah, kalau orang Al-Qur'an mengaji, awal-awal lipat kitab. Lipat kitab selalu dah. Ya Pak Mai. Kata pula. Tak ada. Tak berani baca lah. Wallahualam. Tak datang, tak berani mari. Sebab apa? Al-Qur'an ni dia cukup dalam. Walaupun dia kitab dah kecil, tapi cukup dalam. Kemas satu-satu disebut. Satu-satu semua ada maksud. Tidak menyamai pula pada af'alnya Allah. Artinya perbuatan-perbuatan, kerana bahawasa perbuatan makhluk ini, perbuatan di mana apa? Dengan mana hak duk buat dah. Dengan mana mana perbuatan makhluk ini seperti rumah. Mesti daripada umpama kayu. Rumah kayak kita tengok tu, itu daripada kayu. Rumah tu dia panggil perbuatan makhluk yang dah hasil. Tapi duduk memaku tu dia panggil kasbi. Usaha dan ikhtiar. Ikhtiar ataupun muqaranatul af'al, menyertai perbuatan ketung. Itu dari mana perbuatan, dari mana masdari. Itu dari mana usaha. Itu. Tapi yang dah siap dah kita tengok. Itu dengan benda yang sudah ada, dengan alat dan sebagainya. Dan perbuatan Allah didapat daripada ketiadaan apa-apa, hanya dikeluarkan kepada Adam kepada wujud. Dan perbuatan makhluk atas jalan usaha dan menyertai dengan anggota juga. Menyertai mana? Rat, menyertai kita. Kita nak paku ketung. Ini hak kita. Allah tidak ada muqaranah. Tidak. Sebab tu dalam definisi Arab kasbi ni, muqaranatu qudratim al-halisah, menyertai, mengiringi kudrat makhluk yang baharu ini bil af'a, bagi perbuatan minal harakat wasakanat, gerak dan diam, tolak tarik. Itu dari muqaranah. Tuhan tampak ada menyertai sesuatu, tampak diiringi dengan sesuatu. Dia buat dengan pantas sam yang Allah ibaratkan dengan kun fayakun. Kun. Kalau bahasa kita sa. Tuhan cipta bulan sa. Cuma ada yang Tuhan cipta berperingkat. Macam pokok Tuhan cipta berperingkat. Tapi hak cakrawala besar semua sa. Kun. Kan? Allah cipta segala planet kun. Tak. Nak sedap ting. Lebih kurang tu ting. Sebab tu saintis cek permukaan bumi, permukaan bulan tu tidak ada umur. Mereka cek sebenarnya tidak ada umur. Mereka nampak semua setara. Kalau bukit mereka boleh tahu. Bukit ni dia peringkat dia tahu umur. Gunung Mak Cincang tu berapa tahun. Kan? Kalau kita pergi Langkawi ni. Ini Gunung Mak Cincang berusia
200 tahun, dia 2 juta tahun, dia boleh tahu. Pokok dia boleh tahu umur. Tapi bulan, bintang, planet lain dia berkata tak tahu umur. Mana rumah dia jadi serentak. Kita tahu umur kita 30 tahun mana? Sebab daripada 1, 2, 3, 4, 5. Dia cek permukaan bulan, tidak ada umur. Dia seolah-olah, saintis kata, seolah-olah dia jadi dengan sekaligus. Seolah-olah, kita bukan seolah-olah. Memang Tuhan jadi kun, payakun. Dia tidak ada umur. Tahu kata tua, tapi umur jadi setara. Maknanya, mereka boleh tentukan umur dia. Cuma kata, daripada bawah ke atas, tak tahu mana jadi dulu. Mana ini jadi kemudian atau ini dulu, mereka tak tahu. Sebab, dia jadi serentak, dia berkata. Serentak itulah kun. Itulah kun payakun. Zuhal tu, dia bertanam. Seketui datang. Mustari tu. Ketung. Ketung tu lah kun. Quran tak sebut ketung. Sebut nak baca apa ya? Kira mana tak tahu. Ustaz. Jadi af'alullah tu termasuk proses dan hasil. Tu orang sedap tu hasil. Tu hasil tu muhasalah. Masa dia buat tu proses. Proses cipta dia panggil masdari. Masdari kerja. Buat macam mendengar. Tu proses mendengar. Makna kalau makna proses Tuhan bukan daripada benda yang sudah ada. Dan bila dah hasil kerja Tuhan bukan dengan jalan usaha, dengan jalan ijad wa taksir. Sebab tu kita jangan kata perbuatan Tuhan ni satu. Af'al Allah, sifat dan perbuatan Tuhan satu. Kena faham satu tu apa. Kalau perbuatan Tuhan dengan mana makhluk ni, kita ni satu, kita telah sesat. Perbuatan Tuhan bukan satu. Ni kita semua perbuatan Tuhan. Tapi dengan mana satu, siapa tak kongsi tu, membuatkan perbuatan, membuat itu. Lepas tu kita esa pada perbuatan, esa pada membuat perbuatan. Dia kena I tu. Kalau kita ada I, dia nak hurai. Tak, Ustaz, saya nak tanya. Ada tak dia melibatkan masa? Tak ada melibat masa. Saya nak tahu tu je lah. Cuma dia cipta pokok naik itu memanglah. Kemarin tengok kecil sekarang besar. Maknanya kebetulan dengan masa. Tapi sebenarnya Tuhan nak cipta tidak ada berkait dengan masa. Masa tu ada kebetulan. Macam sekarang Allah ada tak pada malam ini? Tuhan ada. Tapi Allah tidak terikat dengan malam. Cuma malam tu ada kebetulannya. Sebab apa? Sebelum malam ada, Allah dah ada. Kalau malam tidak ada pun, dia dah ada juga. Dia tidak berkait. Betul yang saya sebut. Tuhan tidak berkait dengan kanan, atas, kiri, bawah, depan, belakang. Dia tidak kait. Dan orang lain satu. Sebab apa? Semua benda belum ada pada masa tu. Masa tu kanan tidak ada, atas dan kiri tidak ada. Sebab tu kita boleh kata, kenapa Allah tidak di luar bumi? Kalau tidak di luar bumi, mesti dalam bumi. Kenapa kalau Tuhan tidak dalam bumi, kenapa tidak di luar? Ini penting kan? Allah tidak di dalam bumi, Allah tidak di luar bumi. Guru ni kan pening beritahu itu. Ustaz ni kok mana? Tuhan dalam bumi pun tidak. Jadi di luar pun tidak. Kalau tidak dalam bumi, mesti di luar bumi. Memang betul itu. Tapi kita tidak boleh kata Allah luar bumi. Sebab Allah ada, dia tidak berkait dengan bumi. Belum ada bumi, kita nak kata Tuhan luar ke dalam? Kana Allah kama kana. Ada Allah macam dulu. Wa huwa al-an kama kan. Kata Sayyidina Ali, wa huwa al-an kama kana. Dia sekarang macam dulu. Kalau dulu dia bukan luar bumi, dalam bumi, sekarang dia macam tu. Dalam bumi, luar pun tidak. Sebab bumi ni masih baru lagi ada kalau nisbah dengan wujud Allah. Baru kita kata macam siang malam. Sekarang ni kita yang malam, tempat lain siang. Ada tempat lain tengah hari, ada tempat lain malam, ada tempat lain petang, ada tempat lain pagi. Allah, dia pagi pun petang dah. Sebab dia tidak terikat dengan apa yang dicipta lah ni. Sebab tu kita jangan kata dia luar bumi, dalam bumi, atas, keyboard. Kalau kita kata dia di atas, dulu sebelum ada bumi, Tuhan atas ke bawah? Payah. Macam Ustaz cakap tu, luar bumi, atas bumi, kiri, itu maknanya tempat. Itu tempat. Tapi Allah tak bertempat, tak ada lah. Habis, selesai. Habis, Tu faham. Saya tak cerita aina lagi. Apa itu aina? Aina tu di manakah? Dalam makulat dia akan bincang aina. Apa itu aina? Apa itu aina? Tempat. Apa itu tempat? Itu dalam makulat.
Tapi tak apa, nanti dulu. Tu faham. Kenapa Tuhan tak tempatkan senang? Lepas tu nak sebut, kita mengaji kita ni bukan nak menyusah. Mengaji cara moden Tuhan mana? Tuhan ni baca Allah Ahad sudah, dan Allah ada anggota. Tuhan sebut dia doa tarah. Mengaji macam tu lebih susah daripada mengaji macam kita. Kita mengaji macam ni, Allah tak sama makhluk, selesai. Mengaji macam pok bambu ni, Tuhan ada tangan tapi tak tangan tak macam kita. Tak berhenti. Tak berhenti. Tangan tak macam kita. Dia ada tangan, ada tapi tak macam kita. Macam tangan kambing lah. Macam tangan aku, macam tangan aku. Budak-budak dia balik fikir. Tapi kalau guru macam Allah tidak ada tangan, senang selesai, boleh tidur enak. Tak sama dengan makhluk. Ni Tuhan ada tangan, tapi tangan tak sama dengan kita. Tangan bukan tangan. Allah tak sebut tangan, dia sebut yad. Yad ni banyak mana? Allah sebut Tuhan bersila di atas arah. Tak bersila tak macam kita. Aku pelik bersila tak kita. Padahal dalam Arab bukan mana Tuhan tak kata bersila. Summa bersila alal arash dah. Summa istawa. Istawa ni banyak mana? Istawa dalam bahasa Arab ada 20 makna. Bersila tak ada makna lain. Ada bersila dengan makna berdiri. Tak ada. Bersila mana ni? Lipat kaki. Bersila lebar. Sebab tu orang yang macam ni, dia sebenarnya dia yang menyusah orang mengaji. Tapi pok ni tuduh mengaji turah ni, tunggu ni nak menyusah orang, menyusah mengajar tauhid. Apa ni susah-susah? Kan senang, Tuhan di atas arah. Lagi susah. Tuhan bersila tapi tak macam kita. Lagi susah. Sampai mati kita tak boleh selesai. Sampai mati. Kita bayangkan kalau budak di belakang. Bukan budak lah nak ambil SPM buat Tuhan Mamat Depik. Tuhan, tangan Allah di atas tangan mereka. Kekailah muka Tuhan. Dia bayang macam mana muka Tuhan. Kalau ustaz duk mengajar, Tuhan ni bersila atas arah, tapi bukan macam kita. Dia kata macam mana ni bersila tak macam kita. Dia bayangkan di atas katil. Tu hak tu sebenarnya menyusah. Hak senang, Tuhan tak sama makhluk macam janji kita tadi. Tak payah tanya atas kiri ke bawah. Dan Tuhan tak bertempat. Selesai. Tu kita faham. Tak payah cerita banyak. Dah faham dah. Ustaz tu cerita apa lagi kan? Tuhan tak bertempat sudah. Tak sia-sia datang jawab. Baik. Hak ni lah yang ulama nak ajak kita. Inilah yang ulama nak daripada perbahasan mereka. Sebab tu yang ulama sebut man taraka arba'an kamula imanu. Man taraka arba'an kamula imanu. Siapa-siapa tinggal 4 ni sempurna imannya. Aina wa mata. Wa kaifa wa kam. Siapa tinggal 4 ni dia sempurna iman. Jangan tanya aina di mana. Jangan soal aina Allah. Tanya aina. Nak tanya aina apa kerana Allah yang mengainakan aina. Wala yuqal liman ayyana aina. Saya nak kata wala yuqal aina liman ayyana. Di manakah man yang ayyana, yang mengainakan aina. Cuma saya bunyi pelik sikit lah. Mana? Kan kamu tanya di mana tempat si pencipta tempat. Dia yang mencipta tempat, kita yang mana tempat dia. Pelik. Ni payah ni. Tu kata kita mengajar ni faham. Ini yang mudah faham ni bila duk mengajar. Buka Quran faham. Baik. Mengaji Allah hak sudah faham. Hak tu lagi banyak. Bagi bila tak faham. Aina wa kam. Aina wa mata. Jangan ke mata Allah. Mata ni tanya tentang masa. Bilakah? Sedangkan masa Tuhan yang mencipta. Tuhan mencipta masa tak? Ya. Tuhan mencipta masa. Jadi kita tanya, masa bila Tuhan cipta? Masa bila Tuhan ada? Sedangkan masa tu dia yang mencipta. Allah yang memasakan masa. Haji.